Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengacara majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya tidak dilupakan pada anak-anak kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membicarakan tentang kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Hasanah maknanya kebaikan. Selalu dalam bahasa mudah kita sebut baik di dunia, baik di akhirat. Semua orang nak baik. Semua orang dia nak supaya kehidupan dia di dunia ni jadi baik, tak ada masalah. Tapi di dunia ini adalah tempat masalah. Ada orang nak supaya di dunia ni dia jadi orang yang hidup dia dalam keadaan tenang. Tapi berapa banyak perkara yang menjadikan kita tak tenang. Hidup kita tak tenang. Kadang-kadang nak tenang, kahwin, bila kahwin lagi tak boleh tidur, asyik bergaduh siang malam. Kita nak rasa senang hidup, maka kita perlukan kenderaan dan sebagainya. Tengok-tengok kenderaan pula kena sita, jalan kaki balik rumah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Kita rasa bahawa kita ni nak supaya jiran-jiran kita baik, perkampungan kita baik. Jiran tu pula bela kucing banyak, melompat masuk rumah kita. Yang herannya kucing tu pula berak di rumah kita, lepas berak tinggal balik rumah dia pula. Pasal kucing saja pun bergaduh. Ada orang nak rasa bahagia dia dapat anak. Bila dapat anak, Allah, oh, tak tenang jiwa. Yang perempuan style perempuan, yang laki style laki. Sekarang anak kita asal bercakap je kacip mulut. Asal bercakap je mulut kacip, tak dibukanya mulut. Akak-akak kalau anak kita cakap tak buka mulut, kena siasat. Saya tak ada apa relax lah. Mana ada apa. Itu tanda-tanda tak. Yang mana faham, tak faham sudah. Dia tak buka mulut dia, duk kacip je mulut dia. Mesti ada masalah tu. Tu bukan sakit gigi, tu bukannya sakit mulut, tu sakit lain tuan-tuan ni. Bukan susah kita nak tengok anak kita ni isap dadah ke, isap ganja ke, isap binatang apa ke. Waktu dia bercakap ada barang, ada. Sudah tuan. Bukannya susah. Kadang-kadang hidup kita tak kacau orang, orang kacau kita. Kita tak pernah kacau orang, kita tak pernah menipu orang, tapi kita ditipu. Nama dia apa? Scammer. Maka tuan-tuan yang saya hormati, di dunia adalah tempat kita menghadapi masalah. Maka hadaplah dengan keadaan yang baik. Kalau rasa tak nak ada masalah, dalam syurga tidak ada masalah. Kalau tak nak ada masalah, kita boleh dapat satu tempat yang tidak akan ada masalah. Nama dia dalam kubur. Dengan syarat waktu hidup dalam dunia, jangan buat masalah dengan Tuhan, jangan buat masalah dengan manusia. Jadi inilah tajuk saya hari ini, tajuk yang diberikan. Saya suka dengan tajuk ni tuan-tuan. Bagaimana kita nak jadi baik di dunia dan bagaimana kita nak jadi baik di akhirat. Sehingga kita baca doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Adik-adik, wafil waqina azabannar. Ada tiga yang kita minta: kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka. Baik, yang pertama,
Ustaz, adakah kita ni dalam dunia sama kehidupan ataupun sama kedudukan kita dengan akhirat? Maksudnya 50 dunia dan 50 akhirat. Adakah seimbang Ustaz? Dunia pun 50, akhirat pun 50. Dalam ayat yang kita baca tadi, dunia 1, akhirat 2. Rabbana atina fid dunya hasanah 1, wa fil akhirati hasanah 1, wa qina azabannar 2. Tang situ pun kita tahu dah, yang akhirat kena lebih daripada dunia. Jadi tidak ada istilah yang kata kita ni kena seimbang Ustaz, 50 dunia 50 akhirat. Tak ada maknanya. Kak, akhirat lebih lagi, sebab akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sebab itu apabila bertembung tentang kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, urusan dunia dengan urusan akhirat, akhirat didahulukan. Akhirat didahulukan. Bertembung antara kenduri kahwin dengan solat, solat dulu. Bertembung antara sembahyang dengan bola, sembahyang dulu. Akhirat dulu. Duit dah ada, nama haji dah dapat dah, panggilan haji dah dapat, tiba-tiba nak beli kereta king. Nak beli king ke nak pergi haji? Haji dulu. Ustaz, king tu apa? Myvi. Tuan-tuan yang saya hormati, saya sebut kepada tuan-tuan tentang kehidupan di dunia. Saya pun inginkan kebahagiaan di dunia, tuan-tuan pun inginkan kebahagiaan di dunia. Tetapi hidup kita tidak selalu indah. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Dia akan datang masalah. Okey, akak yang datang ni pun masalah ni. Kenapalah aku duduk kat depan? Pun masalah kat tuan dah. InsyaAllah. Okey, masih jasa mudi kenang. Baik, duduk kat Leha. Boleh kat Leha ya. Jangan sandar sangat, cermin belakang tu kan jadi masalah pula. Baik, jadi kalau tuan-tuan ready and steady, kita mulakan balik ya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya dah sebut pada tuan-tuan, di dunia ini tempat masalah. So janganlah lari daripada masalah, hadapilah masalah yang datang. Jangan takut menghadapi masalah. Ada perempuan datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak nak kahwin. Saya tanya kenapa? Saya tengok yang kahwin semua masalah. Kakak saya bermasalah, mak bapak saya bermasalah, kawan sepejabat saya masalah. Saya sekarang tak ada masalah. Masak tidak, basuh baju tidak, tidur seorang-seorang, tak ada siapa kacau Ustaz. Nak berjalan ke mana pun senang. Kalau saya kahwin nanti, saya takut saya juga menghadapi masalah. Oh, jadi akak ambil keputusan. Itu yang saya datang jumpa Ustaz, nak tanya kalau saya tak nak kahwin, apa pendapat Ustaz? Terpulang pada akak pun salah saya pula. Kalau akak rasa akak nak kahwin, kahwin. Kalau akak rasa tak nak kahwin, silakan. Tetapi berkahwin itu lagi bagus daripada tak berkahwin. Kelebihan berkahwin itu lebih bagus daripada bujang. Wow, kenapa Ustaz? Sebab yang pertama sekali, Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sangat istimewa, mudah masuk syurga. Orang perempuan yang berkahwin kat Leha, senang masuk syurga. Apa yang dia senang Ustaz? Nombor 1, sembahyang, sembahyang. Nombor 2, puasa. Nombor 3, jaga maruah, jaga faraj. Keempat, taat kepada suami. Masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk.
Masuklah mana-mana syurga melalui pintu yang dia nak masuk, silakan. Nombor 1 solat, nombor 2 semayang, nombor 3 jangan berzina, nombor 4 taat pada suami. Masya Allah, senangnya hidup ustaz. Orang perempuan memang boleh semayang pun. Cuba tengok hari ni akak-akak semayang ni, daripada petang tak buang-buang lagi, telekung tu. Dari 6 petang sampai sekarang ni 8 malam, dah 2 jam. Dia tak tahu ceramah kita habis pukul 12. Masya Allah. Boleh dia pakai pakaian akak-akak ni berupa lain telekung ni. Cuba lihat kat tipah kita tu, dah lah bertelekung, tutup muka pula, panas. Nasib baik ada aircon. Orang laki-laki semayang simple, kemplekat, baju Melayu, seluar dalam tak ada, relax dia datang kan. Simple dia datang, selama rok dia datang. Orang perempuan solatnya susah dengan mengandung. Bayangkan anaknya 5 orang, maknanya sekali dia mengandung 9 bulan lebih. Dia duduk bawa perut anak dalam perut dia. Dia tak tinggal pun anak dia bila nak semayang. Bayangkan 5 tahun, 6 tahun mengandung, dalam keadaan mengandung masih solat, memang layak syurga. Begitu juga dengan Ramadan. Bila datang Ramadan, dia berpuasa. Orang perempuan lah yang paling hebat sekali bila mai puasa. Tak bangun isteri bersahur, gelap rumah. Bangun isteri kita bersahur, satu flat tu bangun. Aiman, bangun. Abang oi, bangunlah abang oi. Dia kejut suami dia. Semua suami orang bangun. Dah bangun, dah kat lihat, terima kasih dah tolong kejut. Suami ni Allah bawa isteri pasar Ramadan, yang pergi berjuang beli barang isteri, yang basuh pinggan, basuh semua isteri, tapi dia tetap berpuasa. Yang ketiga, menjaga maruah. Dan yang paling sukar nak dibuat akak ialah taat pada suami. Yang tu paling susah. Kalau akak-akak ni nak bahagia di akhirat, bahagia di dunia ni, 4 benda ni jaga. Lah tu yang agak sukar sikit tu akak, jaga suami, taat pada suami, yang tu lah. Akak tak apa ustaz, saya dengan suami saya okey, so far so good. Akak tak bagi dia makan kedai tom yum, buat apa dia beli kedai tom yum? Akak pandai masak, akak masak ustaz, bagus. Baju dia semua akak iron, stokin dia pun akak iron ustaz. Stokin pun iron. Kata dia. Sebab suami belum buat hal. Cuba suami tu ajak sembahyang subuh berjemaah, suami jadi imam 4 jam sebelum kejadian. Mana faham? Suami dia nama Tesco. Tesco ke Tesla kan? Kalaulah suami dia buat hati, pahoi abang cadang nak menikah lain, agak-agak iron stokin ke, dia iron suami dia. Itu masalah tuan-tuan. Yang lain insya-Allah tuan-tuan. Saya sebut apa pada tuan-tuan? Peluang untuk kita menjadi baik di dunia dan di akhirat, Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang macam-macam. Ada yang Allah Ta'ala bagi bentuk kepada dia, hati dia mu'allafaqah, hati dia melekat di masjid. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak bagi dia baik di dunia. Sebab Nabi katakan, kalau kamu tengok orang yang berulang-alik ke masjid, setiap waktu berulang-alik ke masjid, ketahuilah bahawa orang tu adalah orang baik. Sebab tu bila saya sampai di Masjid Al-Azim tuan-tuan ni, saya tengok Allah ramainya sahabat-sahabat kita dari seberang laut. Saudara-saudara kita ni meriahnya tuan-tuan, zindagi eksefer eksuhana ni. Masya Allah. Ya, tahniah kepada saudara-saudara kita, abang-abang daripada Bangladesh yang datang. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang tak suka dengan Bangladesh, tapi dia tak tahu yang mari semayang ramai dia orang, yang memenuhkan masjid dia orang. Ni jangan lupa tu, jangan kita dah kata kita ya bagus. Kadang dia orang dah tahu pada kita.
Jadi ini Allah Ta'ala bagi pada kita satu-satu benda boleh fikir. Kadang-kadang kita kata kita bagus, semayang pun tak pernah. Tengok bola, macamlah Ronaldo tu pak menekan dia. Allah Ta'ala bagi kita ni melekat dengan masjid. Saya bila-bila masuk dalam masjid ni, saya tengok, Masya Allah, panjangnya masjid. Kalaulah saya ceramah depan mimbar tu, lengoh tengkuk saya, begini tengok tuan, begini tengoknya. Lepas tu saya perhati betul, oh ada meja di sini, tak apa, boleh saya tengok sikit je. Kalaulah saya duduk tengah-tengah mimbar tu tuan-tuan ceramah, nak tengok di hujung tu, lengoh tengkuk tu. Saya masuk di sini ya, saya rasa seronok. Saya pergi ke tandas tadi pun seronok. Saya tengok tuan-tuan jemaah pun seronok, masjid pun bagus. Kalau hati kita melekat kepada masjid, itu tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Sebab tu akak-akak abang-abang tahniah ni, bawa anak-anak main ni. Tuan-tuan ingat senang ke budak-budak nak main masjid? Bukannya ada game kat masjid ni. X1R pun tak ada, RZ pun tak ada. Dah kena masuk pukat hari tu, langsung tak balik dah. Tapi budak-budak kita ni datang, wai suku. Tengok dia habaq kat saya, wai suku. Di sini bukannya ada wai suku, wai 3 suku, tak ada. Tapi anak-anak tuan-tuan mai ke masjid. Allah Ta'ala campakkan hati kita ke masjid. Alhamdulillah. Sebab ada orang yang dah berumur dah, hati dia tak ke masjid, hati dia ke karaoke, melari, melompat hampa. Apa pakcik? Saya dah tengok apa hai pula pakcik ni pergi kenduri kahwin melompat ni. Wah, macam mana dia? Kita duduk dalam masjid dapat rahmah, turun barakah pada taman kita. Dengan sebab kita ni menghidupkan masjid. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, cintakan kepada majlis ilmu. Orang yang berada dalam majlis ilmu, berjalan ke majlis ilmu, seolah-olah dia berjalan menuju jalan-jalan ke syurga. Akak duduk sekarang ni dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga kak, abang-abang. Kita niatkan sekarang ni, kalaulah ada pahala kita datang malam ni, hadiahkanlah pahala ni ya Allah pada mak, pada bapak, sama ada mak dan bapak aku hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Niat dalam hati. Tuan-tuan, di antara tempat yang mustajab berdoa ialah majlis ilmu. Doa dalam hati, ya Allah, bagilah anak-anak aku ni terang hati ya Allah. Adik-adik ambil tapak tangan, adik-adik S1R, RZ, ambil tapak tangan, letak di kepala, ikut ustaz baca, Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Mudah-mudahan lembut hati, mudah-mudahan cerah hati, terang mata hati, dan mudah-mudahan tak bercakap bila ustaz ceramah. Wah, dah turun tangan, sekali ustaz aja doa lagi. Hafal dah doa tadi? Sekali hafal. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, ustaz, apa tanda-tanda yang kita ni mendapat kebaikan di dunia? Saya nak sentuh 4 je pagi malam ni. Apa tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan di dunia? Pertama, qalbun syakirun. Yang pertama, bila Allah Ta'ala bagi kepada kita hati yang bersyukur. Bila Allah bagi kepada kita satu perasaan, hati kita sentiasa bersyukur, itu tanda-tandanya Allah nak bagi baik pada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah nak tambahkan lagi. Jom tuan-tuan, kita didik hati kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur.
Allah bagi kita anak lelaki, alhamdulillah, anak lelaki. 3 tahun mengandung pula isteri, keluar lagi anak lelaki, alhamdulillah. Keluar lagi 2 tahun, anak lelaki, alhamdulillah. Apa hal lelaki je kamu ni? Tak ada perempuan ke? Ada pula yang direct anak perempuan. Kamu ni apa hal perempuan semua, tak ada anak lelaki ke? Ini orang yang tak bersyukur. Allah bagi anak jantan ke, Allah bagi anak perempuan ke, itu anugerah daripada Allah. Syukur banyak-banyak. Ada orang yang mengandung, asyik mengandung gugur, asyik gugur je mengandung. Syukur. Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, syukur. Ini tidak, bila tak beranak, bila tak mengandung, kita marah isteri kita. Kamu ni mandul ke lihat? Mana ada mandul? Awak lah mandul. Apa pula aku pula? Dah Allah tak bagi, sudah. Ada sebab kenapa Allah tak bagi. Ada orang pula tiap-tiap tahun beranak. Asal sentuh jadi, asal jadi je sentuh. Pantang disentuh. Sampai nurse tanya, bukan tahun lepas akak dah bersalin ke? Mengandung pula, kata dia. Bersyukur. Dikurniakan anak-anak yang sehat, alhamdulillah. Ada orang yang dikurniakan Allah anak sakit, alhamdulillah. Orang yang dapat anak sehat mudah-mudahan menjadi harapan negara, harapan agama, harapan bangsa. Allah Ta'ala bagi pada kita anak yang sakit, kena kanser umur 7 tahun, kena kemo sampai sekarang tak, badan bantut sebab kemo pada usia kecil, tak naik-naik badan dia. Dia sabar. Ada orang tuan-tuan yang saya jumpa, anak dia kena kanser mata, terkeluar mata, terjuntai ni. Saya tengok pun naik bulu roma. Ada yang diuji anak dia sawan beratus kali dalam sehari. Waktu dia bawa jumpa saya kira dalam sejam dia jumpa saya tu berpuluh-puluh kali anak dia sawan. Mak berhenti kerja, bapak berhenti kerja sebab nak bela anak yang sawan tadi. Allah Ta'ala bagi ujian, Allah nak naikkan darjat, Allah bagi ujian, nak bagikan kita ni hapus dosa, Allah nak bagi syurga pada kita. Bukankah itu baik? Jadi jangan kita bila tak menjadi hati yang bersyukur, akhirnya kita tak nampak kebaikan itu. Ada orang yang tak bersyukur dengan wajah dia, dia tak bersyukur dengan hidung. Pergi buat hidung di Korea, belah hidung bagi mancung sikit. Sekarang bila dah buat hidung, bila kena spotlight, hidung dia cair. Kena cahaya matahari, cair. Langsung tak bahagia. Ada orang yang nak bagi kulit dia putih, putih sungguh, tang muka je putih, tangan gelap, lagi takut orang. Apa muka putih, tangan gelap. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia badan besar, dia nak bagi kurus, sekarang jadi susah hati. Makan tak boleh, minum tak boleh, makan nasi 4 suap, lepas tu tak boleh makan, durian tak boleh makan, itu tak boleh makan. Akhirnya berdoa, ya Allah, kalau macam ni mati je lah ya Allah. Sebab tu kalaulah kita jadi orang yang bersyukur, hidup kita seronok, qalbun syakirun, kita Allah Ta'ala letakkan di Malaysia. Bayangkan adik-adik sekarang dilahirkan di negara lain, macam mana? Tuan-tuan ingat negara lain boleh ceramah macam ni? Saya dah tua, dah masuk skim pencen dah. Negara luar panggil ceramah, saya tak mau pergi lah. Tak mau lah, cukup dah tua. Mudah-mudah lu saya pergi ceramah di Australia, di Jepun, di China, di Vietnam, di Thailand, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Mesir, di Arab Saudi, di Jordan, di Syria. Bila mai tua ni saya tak mau lah. Pasal apa Ustaz tak mau lah Ustaz? Nombor 1 pasal tua, tak larat. Nombor 2 malas bergaduh. Nak ceramah pun tuan-tuan kena soal jawab. Saya nak ceramah tu, dewan jemput saya ceramah, saya kena pergi pejabat dewan, saya kena basuh 1.5 jam.
Macam saya pula penjenayah. Awak tak boleh ni, awak tak boleh ni, awak tak boleh ni. Sekali lagi aku gigit jari hang tak kira. Awak aku gigit tak kira. Dia orang yang jemput saya pula diberi warning, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Ada yang bila saya nak ceramah tuan-tuan, dia kena ada skrip. Ikut skrip ni. Kalau tak ikut, tak boleh. Ada pula pegawai di sebelah saya tu duk tik, saya ikut ke tidak, saya ikut ke tidak, saya ikut ke tidak. Kalau saya tak ikut, yang jemput saya kena, saya pun kena. Oh, seksanya tuan-tuan. Oh, menyusahkan saya. Padahal saya ceramah di Malaysia pun tak habis. Baik saya tumpu kat Malaysia, baik saya bersyukur dengan orang Malaysia. Nak ceramah di masjid boleh, di surau boleh, televisyen pun boleh, semua boleh. Saya ceramah atas kapal boleh, saya ceramah atas kapal terbang boleh, saya ceramah atas menara KL pun boleh. Bayangkan tuan-tuan, saya ceramah atas menara KL, dia di atas kan bulat, saya ceramah belah sini, semua orang duduk menghadap saya ya. Sebelah sana tak ada orang. Saya kata kakak abang-abang duduk belah sana, tak balance buat tumbang menara tak pasal. Sengit sebelah. Bersyukur tuan-tuan, kita di sini boleh semayang, boleh azan, boleh korban. Ada negara yang saya pergi, lembu tak boleh sembelih buat korban, kambing saja. Kambing pula nak korban tak boleh di masjid, di surau tak boleh. Kena buat tempat penyembelihan khas dalam bilik, yang boleh datang tukang sembelih, tukang korban, lepas tu ambil bagi. Kita hari ini di Malaysia tuan-tuan, korban lembu terlepas. Satu kampung turun. Saya buat di Ipoh dulu, unta tuan-tuan, sampai unta tu terlepas berlari, satu kampung kejar, lalu depan kedai Cina. Binatang apa dia tunggang, nampak ni. Masya Allah, subhanallah. Bersyukur tuan-tuan, nikmat Allah Ta'ala bagi. Saya cok pasport, pegawai yang cok pasport tu tanya, Ustaz, saya mau soal. Nombor satu, saya kerja tak boleh pakai tudung, apa hukum? Tapi saya balik rumah saya pakai tudung, balik kerja, tapi waktu kerja tak boleh pakai. Ini peraturan. Nombor dua, peraturan dia, kami tak boleh semayang zuhur. Nak semayang zuhur, balik rumah sambung dengan asar. Itu negara dia orang kat nak oi. Kita hari ini masjid dah ada, kuliah dah ada, ceramah dah ada, orang je tak ada, tu masalah. Jenuh lah Tok Bilal tu panggil, hayya ala solah. Yang mari 4 orang tu, lalah 4 orang tu kata, tak payah azan lah Bilal ya. Yang datang kita berempat juga kata dia. Jom tuan-tuan, bila kita mendapat kebaikan, dah Allah Ta'ala bagi kebolehan untuk buat ibadat macam ni, jom ambil peluang. Sebab kita tak tahu sampai bila peluang boleh semayang, peluang boleh buat haji, peluang boleh buat zakat, peluang boleh selamat daripada riba, peluang untuk kita ni duduk dalam majlis ilmu macam ni sampai bila kita tak tahu. Di negara lain puasa tak boleh, di negara lain tak boleh tutup aurat, pelajar-pelajar sekolah tak boleh pakai tudung pergi sekolah. Nombor satu kena ada dalam jiwa kita perasaan syukur. Tuan-tuan nampak anak-anak muda datang, Allahu Akbar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nampak tu. Tuan-tuan ingat senang tu, geng-geng S1I nak datang. Allah, hebat ni Taman Semarak tuan-tuan. Taman Semarak ke mana ni? Nah, hebat, alhamdulillah, barakallah, mabruk yubarik alaik, insyaAllah. Entah apa yang kita kena buat sekarang, bersyukur. Kita hari ni bersatu hati. Kalau kita tak bersatu hati ni tuan-tuan, tak jadi majlis macam ni. Kalau kita tak bekerja sama ni tuan-tuan, tak jadi. Sebab itu nak dapat kebaikan, jom jadi orang yang bersyukur. Ustaz, walaupun sakit, bersyukur kak? Di sebalik kesakitan akak ada benda lain. Ustaz, saya baru bercerai Ustaz, bersyukur, selesai masalah. Tiap-tiap hari datang jumpa saya, mengadu masalah. Suami pukul. Dia bawanya air mineral,
Ustaz tolong jampi kejap, lembutkanlah hati suami saya tu Ustaz. Ustaz pun jampi, ya Allah lembutkanlah suami dia ya Allah, lembutkanlah suami dia ya Allah. Mujarab pula doa Ustaz tu. Lepas minum sebotol lembut sungguh. Lihat nak nasi sudah apa lembut pula laki aku ni, ya Allah panasnya. Mustajab doa, berhati-hati akak, kadang terlupa sebut hati. Kita dah sebut ya Allah lembutkanlah laki aku, hati terlupa. Lembut jalan, ya Allah bagilah kerah balik ya Allah. Silap berdoa kan. Dia datang jumpa saya pakai spek hitam. Ustaz tolong bagi doa. Saya kata kenapa suami akak? Dia pun buka spek. Loh, lebam belah kanan ni blue black. Suami pukul, ya selalu sebulan dia bahagia. Betul? Tiap-tiap hari kena pukul. Oh sudah. Saya kalau start menangis ni lambat pula lah nak balik ni, nangis pula dah. Satu badan lah dia pukul, dia pijak saya Ustaz. Oh sudah. Kalau macam tu akak pergi ke hospital buat report medical check up, kemudian pergi ke balai polis buat report polis, kemudian pergi ke pejabat agama akak minta cerai lah kak. Kita kahwin kak bukan untuk diseksa, kita kahwin bukan untuk menderita, kita kahwin untuk bahagia kak oi. Saya tak nak bercerai. Kalau kak tak nak bercerai, kak sabarlah kak. Tak sabar tu. Kalau kak tak sabar, kak minta cerai. Kak tak nak bercerai. Kalau tak nak bercerai, sabarlah. Tak sabar dah. Saat lagi aku yang hilang sabar kan. Orang kata A, kau kata B, aku kata B, kau kata C. Bercerai bukannya masalah kau oi. Dia ada tempat untuk rujuk, tempoh, nama dia iddah. Bercerai satu bentuk menyelesaikan masalah. Kalaulah tak ada bercerai, macam mana kak? Suami tak kerja, macam mana abang? Kalau abang ni tak boleh bercerai, isteri pula garang, asyik bukan gunting je. Buat kalau nak tengok tak ada, buat. Bukan gunting, kata. Abang jangan nak jadi Tesla abang. Malam ni ada, besok bangun tak ada. Gini popak. Nama dia Brutus Beefcake nama dia kan. Yang mana faham, tak faham dah. Nama dia Brutus Beefcake. Wrestling punya orang bawa kata pergi Gusti. Jenis tak boleh nak aman bagi Allah Ta'ala kata cerai lah, tapi bercerai dengan cara yang baik. Fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Tapi ada orang yang bersyukur. Dia kata Ustaz, alhamdulillah aku dapat suami yang baik, alhamdulillah aku dapat isteri yang baik, syukur padamu ya Allah. Akak-akak bukan senang nak dapat suami baik zaman sekarang kak. Pagi-pagi datang sembahyang subuh, akak ingat senang kan? Pukul 5 dah bangun sembahyang subuh. Tiap-tiap hari tak pernah miss. Tapi tak sampai masjid tu masalah. Sembahyang subuh datang, rupanya dia melencong masuk kok kona belakang. Rupanya dia pergi rumah nombor 2. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Bila isteri tanya, hari ni siapa imam bang? Imam Dollah. Imam Dollah bukan pergi umrah ke bang? Imam 2 orang, satu Abdullah kecil, satu Abdullah besar. Pandai je tuan-tuan. Rupa tu dia pergi rumah nombor 2 Kak Jan. Dia baru menikah lain lah. Satu kalau muda nama Kak Jan, kalau tua Jentu. Tuan-tuan yang saya muliakan, bukan senang kak nak dapat suami baik, bagi nafkah cukup, tak pernah tampar, tak pernah jentik, cakap baik, ajak ke mana pun ikut. Bersyukurlah. Yang tengking orang tua tu. Pergilah kedai kejap.
Tak boleh cakap pelan-pelan. Satu bangunan bangun, suruh saya ke kedai ke? Tidak, laki aku, kata dia. Bila dah mati suami tu baru tahu. Jadi hargailah dengan kesyukuran kita dapat suami baik. Nafkah cukup, elok, setakat marah-marah tu biasa. Tapi kalau dah tak tahan sangat, buruk sangat, mintalah cerai. Dia menyelesaikan masalah. Bila dah bercerai, adakah habis? Tak, dia ada tempoh untuk rujuk 3 kali suci. Dalam tempoh tu bawa bertenang, duduk menung. Suami duduk menung. Tak ada isteri pun susah. Nasi tak masak, nak macam kopi pun tak. Aku nak buka dapur gas pun tak pandai. Yang aku bodoh bercerai dia, buat apa? Bodoh betul. Aduh, silap betul lah aku ni pandang baran. Nampak? Yang isteri pun duduk di rumah, duduk tengok drama pukul 7. Okey, Megah Holding. Dia bukan tengok Megah Holding tu, dia duduk menung. Susah laki tak ada, memanglah dia pandang baran, tapi duit dapat. Sekarang baran tak ada, duit pun tak ada pada muka aku. Kalau begitu, ambil handphone, WhatsApp. Suami start dulu. Akum. Apa hai orang tua ni? Jawablah kak, wakelem. Suami kata, bagus ni ada cam jawab ni. Apa tu? Isteri menjawab, tak ada apa pun. Yang ketiga tu soalan maut. Ingat kita tak? Kalau isteri jawab, boleh belah. Nampak tak? Letak je jauh. Abang-abang datang sekolah saya, stok perempuan banyak, janda semua 78, 84. Opah-opah tu ada, ambil dia orang, senang. Slow je jalan tuan-tuan. Tak ada orang cakap banyak pun tidak gaut. Ada darah tinggi, ada macam mana ada. Tuan-tuan yang saya muliakan, bersyukur abang-abang kita dapat isteri. Kadang-kadang bila kita dah beristeri, duk tengok isteri orang, tengok anak dara orang. Sebab tu Allah pesan kepada kita, ya rubu min absarihim, tundukkan pandangan. Tadi saya duduk kat hotel, tadi nak turun pada hotel tu, tengok Allah, tunduk mata. Jangan cakap pula bapa. Orang Perak kalau tengok benda hebat, bapa. Ada pula orang lelaki kata, dulu tak nak jumpa, sekarang jumpa pula, Aizeman. Dia tengok perempuan tu, Aizeman bapa. Tengok isteri dia keluar, mak, kata tuan. Lah, Allah Ta'ala uji kita. Tanya balik, pak siapa yang isteri tu badan sekarang dah berubah benar? Pak siapa yang isteri berjalan ni alignment lari, balancing out, apa pasal? Kita duduk di rumah, suruh isteri buat kopi. So, buat kopi tu abang. So pun jalan pergi buat kopi, kita tengok alignment lari dah, balancing out dah ni. Puncanya apa? Abang tak pernah fikir yang dia mengandung berapa orang? Abang tak pernah fikir berapa banyak urat yang dia yang putus bila dia melahirkan anak? Bila dapat anak lagi seksa daripada mengandung. Mengandung tu seksa dah, wahnan ala wahnin, susah di atas susah mengandung ni. Bila dapat anak lagi susah. Anak dalam perut tak menangis. Jarang orang perempuan mengandung anak dia menangis. Bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu mengandung tu, klinik ibu mengandung, semua budak-budak menangis dalam perut. Anak siapa pula ni? Kita pun takut tau. Tetapi bila anak tadi keluar, menangis tak berhenti. Dah tukar dah nama Ahmad Albab, tak jadi juga. Dia nak dengan mak dia, dia memerap dengan mak dia, sakit nak tumbuh gigi berdemam, nak boleh merangkak demam, nak boleh menerak demam, nak boleh berjalan demam, nak boleh bercakap demam.
Allahu Akbar. Ada mak yang anak dia merap dengan mak masuk tandas, duk berak pun sambil dukung anak. Dahsyatnya mak ni tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat isteri macam tu, ya Allah, syukur ya Allah, kau bagikan pada aku isteri yang baik. Kau bagi pada aku isteri yang sabar dengan kerana anak-anak. Jadi akak-akak kalau dah tak boleh hidup dengan suami ni, akak minta cerai. Penampar tiap-tiap hari, tumbuk tiap-tiap hari, minta cerai kak. Habis edah kahwin. Kalau boleh cari yang tak ada tangan, insya-Allah tak tampar. Dua-dua belah tangan tak ada. Tuan-tuan yang saya hormati, jom jadi orang yang bersyukur, qalbun syakir. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat pada kita. Apa tanda-tanda bersyukur? Salah satunya ialah bersedekah. Saya kalau masjid macam tuan-tuan ni, aktif macam ni, Allah seronok. Sebulan daripada gaji masuk 100 ke, masuk RM10 ke untuk tabung surau masjid. Ni yang datang malam ni tuan-tuan 500 orang. 500 bagi 1000 malam ni setengah juta. Bagi RM10 malam ni tuan-tuan, selesai masalah. Jadi tabung tu ada, sekali tolak tuan-tuan, masuk, jangan tolak saja. Ada orang yang tolak tabung masjid, tolak ke pintu, hilang ke jalan tuan-tuan. Tak siapa curi tabung tu pula, astagfirullahalazim. Jahat betul tuan-tuan. Jadi nombor satu yang mendatangkan kebaikan kepada kita ialah kita jadilah hamba Allah yang hatinya sentiasa bersyukur. Nombor satu. Nombor dua, apakah tanda-tanda Allah Ta'ala nak bagi kita baik? Allah Ta'ala nak bagi kita baik apa dia? Yang ketiganya ialah walisanun zakirun. Allah Ta'ala bagi kepada kita lidah yang sentiasa berzikir. Apa dia tanda-tanda Allah Ta'ala bagi kita baik di dunia? Lidah kita sentiasa berzikir. Allah, adik-adik boleh zikir tak? Boleh. 1, 2 mula. Subhanallah, Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Kalaulah tuan-tuan daripada kecil kita didik anak kita zikir, seronoknya tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, segala puji hanya pada Allah. Seronok tuan, baca zikir je. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Dari dalam buayan lagi zikir. Kakak dia buai dengan zikir, ibu buai dengan zikir, mari bapak dia pun berzikir. Janda yang mana? Janda yang mana? La ilaha illallah. Kita ingat kuda yang mana? Dia terus. Janda yang mana terus? Tak ada kuda-kuda dah. Tuan-tuan, bila kita menjadi orang yang sentiasa berzikir, menyebut nama Allah, sentiasa mengingati Allah, sentiasa memberi pesan benda yang baik pada Allah, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan, saya dilantik, dipilih sebagai tokoh dakwah, tokoh agama Perkim negeri Perak. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu apa saya nak buat. Saya akan tahu apa tuan. Nyanyi boleh, tapi dia orang pilih saya hari ni.
Wartawan pun datang ramai hari ni. Tuan-tuan tengok dalam paper, berita online ke apa semua ada keluar lah gambar saya tu, siap pakai selempang, teringat Miss Universe. Allahu Akbar. Ada wartawan tanya ustaz, apa ustaz nak buat target dengan dakwah? Saya kata saya nak mati dalam menyampaikan dakwah. Biar saya mati dalam keadaan mengingatkan zikir pada Allah. Kerana kita bercakap ni tuan-tuan, kita berada dalam majlis zikir. Apa yang kita buat, kita ingat pada Allah. Itu dia yang dikatakan zikir. Kita tengok anak kita, alhamdulillah, subhanallah. Tengok isteri, ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita tengok orang datang masjid, masya Allah, subhanallah. Apa benda pun Allah, Allah, Allah. Sebab hari ni orang dah menukarkan kalimah zikir dengan kalimah-kalimah lain. Agak-agak dia boring je, pisang betul lah. Hari ni kalimah paling top pisang. Kita tanya pisang abu ke pisang mah? Pisang lah ustaz ni, pisang. Dulu gila. Ui, besar gila. Lepas tu bapak. Besar bapak. Sekarang siot. Besar siot. Kata siot pula dah. Hari ni kalau marah pada orang, anjir. Anjir. Kalau nak kata teruk, ni parah ni, ni parah ni. Ni bahasa sekarang tuan. Tenang, tenang, tenang. Ni bahasa sekarang ni. Yang tu yang dekat dengan kita sekarang. Tengok orang kelang kabut, tenang, tenang, tenang. Allah, bahasa-bahasa yang ni melekat dengan kita, namanya toktik sekarang ni. Saya ada TikTok juga. Ni anak-anak datang hari ni tuan-tuan ni, semua geng TikTok saya. Semua nak tengok ketar-ketir. Tetapi macam mana kita nak ajak anak-anak kita ni tuan-tuan, supaya mereka daripada kecil zikir pada Allah. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok, disuruh memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, supaya tiap-tiap hari sebutannya ialah sebutan yang baik. Nama apa? Ashraf. Ashraf, orang yang dimuliakan. Doa untuk dia. Ashraf, ya mak. Ashraf, ya mak. Mari manja kita, Raf. Ash. Tak tahu apa makna dah. Nama tu cantik dah untuk orang perempuan. Latifah, lembut, kelembutan. Latifah, oh Latifah, lembut lah perempuan tu. Mari dia jadi muda, dia jadi lain pula tuan-tuan. Macam-macam panggilan. Cuba tuan-tuan tengok nama dalam drama pukul 7 tu. Nama orang Melayu kita dalam drama tu semua hebat-hebat. Ryan, nama Ryan. Adam, Haikal. Wow. Nama perempuan pula Syah, Syiha. Padahal nama betul beda. Tak ada lah nama hero tu Bidin, tak ada. Nama hero drama pukul 7 tu nama Haikal, Ryan. Wow. Nama steady semua. Tengoklah surat beranak lah. Nama hang ni apa ni? Kulub Ahmad lah. Tuan-tuan yang saya muliakan, disuruh kita memanggil dengan panggilan yang baik. Isteri Rasulullah panggil dia dengan apa? Aish. Abang-abang, Nabi Muhammad panggil Siti Aisyah dengan ya Aish. Dia panggil kepada isteri dia dengan panggilan Uwais. Lepas ni abang-abang panggil isteri Uwais. Seronoknya berlari ke depan. Isteri tengah duduk di dapur tu, Uwais, berlari ke depan tuan-tuan. Pasal apa? Panggilan yang meronokkan. Nabi Muhammad jujur, hatinya jujur, panggilan dia pun jujur. Dia panggil isteri dia dengan panggilan Humaira.
isteri dia putih kemerah-merahan pipi dia. Humaira, jujur, dia panggil betul dengan panggilan yang gembirakan. Abah-abah pun jujur juga, hati jujur, panggil isteri pun jujur, Bam-bam. Itu menyakitkan hati. Bam-bam panggil dia, isteri dia tembam, Bam-bam kata dia. Oh mak buyung kau panggil. Habis tu ustaz, isteri saya mengandung, memang buyung lah. Boleh tak panggilan yang jujur, yang menyeronokkan? Sebab dia merupakan doa. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sentiasa berzikir, kita ingat pada Allah. Nak minum air, bismillah. Berapa ramai yang melanggar ya tuan-tuan. Nak makan nasi tak berzikir, tidur tak berzikir. Nabi katakan sebelum kita tidur nak buat apa dulu? Sekarang tak buat dah, letak kepala terus tidur terus. Wuduk tak sempat, baca qul huwallah tak sempat. Lepas ni kita ubah. Aku nak menjadi seorang yang sentiasa ingat pada Allah. Masuk dalam kereta je adik-adik, cuba baca kat ustaz doa naik kereta. Subhanallazi sakhkhara lana wa ma kunna lahu mukrinin. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. No, adik tu tidur. Doa tidur. Astagfirullahalazim. Boleh baca doa bangun tidur? Tak tahu pula. Doa apa yang tahu? Doa makan. Doa makan pun makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina, mata kawal sur alaina. Doa belajar, mai baca kat ustaz. Mai depan, bangun. Okey, sekarang baca kat ustaz doa belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu. Oi, habis dah. Baik, duduk. Bagus. Siapa lagi ni? Adik-adik yang depan ni yang berani, siapa lagi? Mai. Mai. Jangan tolak orang. Doa apa pun tak apa, mai. Mari. Mau takut ni. S1R apa? Boleh. Baik, kita tengok adik ni seorang pula. Dia kata dia nak baca dua doa. Okey, iman rezeki. Dah. Dah bulan ni. Masih dah makan dulu. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita asal. Fatihah. Tak makan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Masih nama apa? Rezeki. Iman rezeki. Duduk iman rezeki. Baik, jadi tuan-tuan, macam mana kita nak jadikan lidah kita ni sentiasa basah dengan zikir? Sebab saya takut hari ni tuan-tuan, semakin kita dekat dengan mati, ibadat kita semakin pendek. Semakin kita hampir kepada kematian, ibadat makin kurang hari ni. Sepatutnya semakin dekat dengan mati,
semakin banyak ambil adat. Salah satunya zikir. Setengah tempat dia tak ada zikir lepas sembahyang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik. Bila tanya tak ada zikir ke Tuan Haji? Bidah. Habis-habis sembahyang, Assalamualaikum, duduk kat kerusi, main TikTok. Oh, main TikTok boleh je? Ya, ni tak bidah. Itu dia. Sebab tu tadi saya seronok tuan-tuan lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal apa? Sebab ada orang baru yang datang masjid kita. Siapa dia? Ni anak-anak. Saya setiap hari Jumaat, saya akan letak duit dalam poket. Masuk masjid, saya jumpa dengan anak-anak ni, saya bagi duit. Jangan bising. Nanti waktu khutbah, diam. Duduk diam-diam. Ketua kumpulan budak-budak tu nama dia Abdul Somad. Mat, kamu tengok siapa yang cakap minggu depan ustaz tak bagi duit lah. Okey adik-adik, minggu depan nak lagi duit tak? Nak. Jangan cakap. Siapa bercakap, duit tak dapat minggu depan. Dia banyak ke ustaz bagi? Tak banyak, RM1 seorang. Lepas tu kalau ada rezeki saya lebih, saya bagi RM5 seorang. Dia ingat, siapa yang cakap, potong nama. Diam, 3-4 sah diam. Minggu depan saya tak datang. Yang mana faham tak faham dah tuan. Lama-lama tuan-tuan ni, adik-adik kita ni, mereka mengikuti anak-anak. Kalaulah imam subhanallah, 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 anak-anak akan ikut. Kita nak mengajar mereka. Kalaulah habis-habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, budak-budak pun pulang. Akhirnya mereka tak zikir. Sekarang takut tuan-tuan, dah tak ada zikir. Alasan Nabi tak buat. Selawat dulu sembahyang tarawih, selawat tu seronok berzikir di antara 2 rakaat. Yang paling kuat menjerit dia orang. Adik-adik ingat tak tarawih? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jawab. Nampak? Suara dia orang paling kuat. Kita ni tuan-tuan, assalamualaikum, betul. Jenis tak larat. Lagi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Nampak? Kadang-kadang dengar, bila nak habis? Duk main di luar jawab, lama lagi. Kalau kita tak ajak mereka berzikir, mereka akan buat apa? Main. Kemudian kita mengadu, anak kita jarang baca Quran, anak kita tak nak baca Quran. Masalah dia, kita tak didik dia orang. Sebab tu saya kata tadi, saya seronok tengok masjid tuan-tuan ni. Anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak tua, remaja, retua, semuanya ada. Wah, insya-Allah taman kita ni Allah Ta'ala berkat tuan-tuan. Allah bagi bahagia kita ni di dunia ni. Kalaulah semua anak-anak ni kenal ahli jawatan kuasa masjid, mereka tak naik basikal lajak lah. Kalaulah anak-anak remaja yang datang tadi 10 orang yang lambat tu, dia kenal dengan Tok Imam, dia takkan race motor. Pasal apa? Imam. Oh, imam tengok ah. Weh, Tok Bilal tengok ah. Weh, pengurusi tengok ah. Pasal mereka ahli masjid. Tapi kalau kita tak raikan mereka, datang anak-anak muda 10 orang, 40 orang yang lambat-lambat tadi tu, datang naik motor parking, tu siap tegak tengkok. Dia ada macam binatang dia terus tengok, jaga-jaga tabung, kamu jalan malah budak-budak datang. Dia sebut jaga-jaga tabung, takut berjalan tuan-tuan. Dengar kat budak-budak tu, dibakarnya masjid kita tuan-tuan. Bukannya susah nak bagi mereka ni, ajak mereka berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Ada saya tengok di masjid tanda waktu kan, tanda waktu semayang. Di rumah saya ada satu, saya beli yang besarnya, letak kat depan bilik anak-anak saya. Tiap 10 minit sebelum masuk solat, waktu solat zikir, baca Quran, zikir. Selepas habis azan, zikir. Mai duha, zikir. Harga dia tuan-tuan murah, 1,600. Kita exhaust boleh tukar, exhaust boleh tukar, exhaust pipe takkan, dah tu tak boleh beli tuan. Sport rim pun boleh beli. Mana anak ustaz kena sorok. Kenapa yang saya letak benda tu di rumah saya? Sebab nak bagi anak-anak saya dengar zikir. Sebab saya jarang ada di rumah. Adik-adik untung ayah ada kat rumah. Adik-adik untung mak ada kat rumah. Abang-abang untung duduk di rumah. Saya jarang ada di rumah. Akak-akak, oi, syukurlah suami ada sebelah kita. Tak payahlah nak komplain sangat. Dia kuat berdengkur ustaz, oi. Akak kalau dia nak tidur ustaz, biar akak tidur dulu ustaz. Kalau dia tidur kau tak boleh tidur ustaz. Kuat benar berdengkurnya ustaz, oi. Akak bersyukurlah dapat suami kuat berdengkur. Korang tahu dia masih hidup. Tuan-tuan, saya tak ada di rumah tuan-tuan. Saya perlukan sesuatu yang boleh jaga anak-anak saya. Malam ni saya dengan tuan-tuan, besok saya di Ceras, hari Ahad saya di Pulau Pinang, hari Isnin saya di Kota Kinabalu, hari Selasa saya di Tenom, hari Rabu saya di Melaka. Siapa jaga anak saya? Saya harapkan Allah jaga, harapkan isteri tolong tengok, harapkan orang kampung. Tapi kalau saya bergaduh dengan orang kampung, siapa nak peduli saya? Kalau saya tak baik dengan jiran tuan-tuan, siapa nak tolong tengok anak-anak saya? Cakap pandai, ceramah pandai, anak tak jaga. Teruk saya tuan. Isteri pun saya tak tengok. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa. Yang nombor 3 tak tahu duk tang mana pun tak tahu. Hak mana faham, tak faham sudah tuan. Hak nombor 4 tak tahu, tak jumpa langsung tuan. Allah, sebab tu saya bukan saya seronok kan, ada satu makcik ni umur 67 tahun. Dia jumpa saya, dia kata, ustaz, saya janda dah lama, saya nak kahwin. Okey, bagus. Saya dah jumpa dah satu suami yang boleh bimbing saya til jannah. Oh, bagus. Siapa dia tu kak? Ustaz lah. Astagfirullah. 67 kak nak. Oi, saya baru berapa puluh, tak sampai 50 lagi tak? Allah. Saya tanya pasal siapa? Pasal siapa yang kak nak kahwin dengan saya? Saya nak belajar dengan ustaz, saya nak menuntut ilmu dengan ustaz. Saya kata, kak, kalau nak mengaji, nak belajar dengan saya, bukan jadi isteri. Sebab saya jarang jumpa isteri. Kak kena jadi anak murid saya. Isteri saya pun saya tak ajar. Mana ada saya ajar balik pukul 3 pagi buka kitab. Mama, bangun mama. Kalau kita tengok pendapat Syafi'i dalam mazhab ni, Syafi'i mengatakan, mana ada tuan-tuan, pukul 4 pagi bayang dia baca kitab di rumah, tak ada. Jadi akak kalau nak dapat ilmu, jadi anak murid saya, bukan isteri saya. 67 lah. Tapi ustaz, saya boleh terima walaupun ustaz muda pada saya. Memang akak boleh terima, yang tak boleh terima saya. Dah lah kak, pergi jadi anak murid. Tapi kalau 27 insya-Allah entah. Kita ejah lah macam mana kan. Boleh tak buat kuliah lah kereta ke apa ke, boleh tak? Jadi lepas ni tuan-tuan, jom kita tukar kalimah-kalimah lara ni dengan kalimah zikir. InsyaAllah saya tengah buat lagu dengan KRU. Okey, tengah buat lagu
saya tukarkan lirik lagu tu dengan lirik yang lebih Islamik, supaya bila orang menyanyi lagu tu ada manfaat. Masya Allah. Saya bila masuk studio, baru ni saya masuk studio rakaman untuk filem saya yang baru. Kita menyanyi macam biasa, kita bodohnya kata apa? Kita menari bukan sebarang tarian, asalnya dari tanah orang-orang pilihan. Ustaz, tinggi lagi, tinggi lagi. Aku dah tua lah. Oh payah tuan-tuan. Tapi saya cuba buat. Sebab apa? Sebab saya nak bila orang menyanyi lagu tu, dia tak jadi lara. Manusia dia nak hiburan, dengan hiburan tu lah boleh tenang juga jiwa dia. Ada yang kata ni ustaz ni merapu ni, menyanyi ya, dia orang macam ni hidup dia tak ceria tuan-tuan. Dia tak ceria. Bila ceramah serius je, ustaz ni tak bagi ceramah duk lawak-lawak apa ni, dia ni ada masalah apa tuan. Bila tak ceria, hidup tak seronok, kurang kasih sayang ke mak tuan. Kita akan suka. Cuba tengok tadi berzikir, bila saya ubah ajak ada anak tuan-tuan menyanyi subhanallah, dia orang sambut. Bila saya ajak mereka berzikir, dia orang sambut. Itu belum saya suruh depan ya Hanana ni. 1, 2 mula. Ya Hanana, Zaharatinu Mu'ayyad Muhammad. boleh ya Hanana. Nu yang bapak dia dalam nu tempat wuduk nu, ya banana dia balon kan. Kita pula betul dengan dia, pisang tu bang oi. Hanana, banana kan. Saya suka buat satu benda yang orang lain tak buat. Saya siapkan filem saya yang terbaru. InsyaAllah baru siap dubbing, baru siap masukkan suara. Tadi wartawan tanya, ustaz bila filem nak keluar? InsyaAllah bulan 11. Tuan-tuan besok buat rombongan tengok panggung wayang. Kak Leha, Kak Nak gini masuk panggung wayang. Saya cuba buat. Saya kata kalau boleh dalam filem ni kita semua tu, kalau ada yang terlepas juga saya tak boleh kata apalah, sebab ada yang pelakon bukan Islam. Saya kata kita buat filem tak payah pegang-pegang, lelaki dan perempuan. Jangan pakai seksi, jangan pakai pegang-pegang. Dalam filem ni saya digambarkan pengalaman saya ketika muntah darah. Tengah duk baca Quran tu tuan-tuan, muntah darah, berembur darah ni. Itu dibuat dalam filem ni. Isteri saya duduk sebelah. Dalam filem tu dia tengok saya muntah. Dia kata apa? Abang, kenapa abang tak pegang pun? Pasal tak boleh pegang. Mana ada tuan-tuan kalau suami muntah darah, isteri tengok, abang, mana ada tuan-tuan? Hang gila ke apa? Kita bila sakit terpau. Saya cuba buat. Bayangkan nanti tuan-tuan filem kita di Malaysia, ustaz-ustaz berlakon, ustaz jadi pengarah, ustazah semua lama-lama filem jadi baik. Kita nak tengok pun seronok. Yang ni yang saya cuba buat. Kalau orang kutuk tak apalah. Permulaan yang pertama, kalau saya gagal minta maaf. Kita akan buat yang lebih baik. Tapi insya-Allah setakat ni saya puas hati. Kalau ada 1-2 kelemahan tu saya minta maaf. Dan saya kata dah tadi, saya nak ubah lirik lagu menjadi lirik memuji Tuhan, lirik mengisahkan kita. Ustaz, lagu apa ustaz? Belanja lah sikit. Tuan-tuan buat ceramah dalam masjid, saya tak boleh menyanyi, buat di padang baru boleh. Macam mana lirik lagu tu kita ubah. Dulu saya suka menyanyi, aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Ubah tuan-tuan, tukar kepada Nabi.
Tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga yang mendatangkan kebaikan kepada kita ialah wa badanun 'alal bala'i sabirun. Tanda-tanda orang yang hasanah di dunia apa dia? Dia menjadikan badan dia sabar di atas musibah yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Apa tanda-tanda orang yang sabar? Apa tanda-tanda orang yang hasanah? Bila Allah uji dekat dia, badan dia mampu sabar dengan ujian yang datang. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak bagi baik. Saya duduk di Institut Kanser Negara satu hari, tuan-tuan. Satu petang, daripada tengah hari sampai petang, duk jumpa macam-macam orang kena kanser. Kenapa? Ada tuan-tuan yang gigi langsung tak ada, dicabut gigi. Ada yang rambut tak ada, ni botak. Macam-macam sakit kanser, tuan-tuan. Nantilah lain hari kita bincang macam mana nak merawat kanser. Saya pun dah nyembang dengan doktor-doktor tu, rawatan alternatif, dan sekarang Institut Kanser tengah nak masukkan rawatan alternatif untuk kanser. Ya, nyanyi lagu nasyid sikit, lagi habis kan? Nak ni tengah duk seronok cerita bab kanser ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita tak sihat, Allah Ta'ala bagi kita sakit, itu bukan tanda Allah benci. Allah nak tengok kamu sabar tak? Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tuhan nak tengok kamu sabar tak? Allah nak bagi ujian. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang sedang diuji dengan susah dan tuan-tuan sabar, tuan-tuan akan dapat kebaikan. Sabar. Ini nasihat saya. Sebab tiap-tiap kali orang datang jumpa saya, dia akan tanya, Ustaz sihat? Asal jumpa Ustaz sihat, asal tanya aja Ustaz sihat, padahal dia pun tak sihat. Saya jumpa di Seremban RNR, dia duduk atas kursi roda, saya turun keluar daripada RNR makan tu nak pergi ke kereta, dia tahan saya. Ustaz Kazim, ya saya Haji. Ustaz sihat. Tuan Haji yang tak sihat, saya cakap. Tuan Haji sakit apa? Teruk. Macam mana? Teruk. Oh, stroke. Nampak tak? Dia yang tak sihat. Dia tanya saya sihat ke tidak? Allah, orang prihatin betul tak? Saya cakap pada tuan-tuan, bila orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz menghadapi kesakitan? Sakit saya sikit, orang lain lagi teruk pada saya. Dalam banyak-banyak musibah sakit yang Ustaz hadapi, apa benda yang Ustaz tak boleh lupa? Semua saya tak boleh lupa. Cuma ada kenangan yang jadi lagu mana tau. Cuba Ustaz cerita sikit, Ustaz. Panjang ceritanya, pendek kan Ustaz. Saya tak boleh kencing selepas saya kencing 30 kali sehari. Masuk dalam wad sebab kencing kerak. Satu malam boleh pergi 30 kali. Lah masuk wad, duduk atas katil, daripada atas katil duduk dalam sebelah tandas sebab senang nak kencing. Nurse suruh saya kencing dalam mangkuk. Saya kata tak mau, malu. Nurse bagi tu pula lawa pula, lagi malu, tak mau. Tak sampai hati duduk tengok, tak mau. Bila saya buat X-ray, bila saya buat MRI, dekat saluran atas kencing saya tu ada benda putih. Doktor datang jumpa saya, dia tunjuk, ini ada putih ni. Ini sepatutnya tidak ada sini, sepatutnya tidak ada. Apa benda tu doktor? Saya tak pastilah, mungkin macam kanser. So apa kena buat? Kita kena buang lah, sebab dia mungkin berbahaya. So bila doktor nak operate, kita takkan operate lah sebab you ada diabetes kan.
kita akan mengambil risiko yang rendah, iaitu kita akan memasukkan kabel melalui saluran kencing lah. Dia bukan nak operate, dia nak masuk melalui saluran kencing. Kemudian dan kita akan tarik dia keluar. Saya cakap macam ni pun tuan-tuan dah ngilu dah. Besar mana kabel dia Ustaz? Ni. Siap ada kamera lagi tuan-tuan. Buatnya kamera tu tertinggal di dalam kat anak. Oh, saya kata masalah besar ni parah ni tuan-tuan ni. Mai orang ni pula kata tenang tuan. Macam pernah dengar ya Ustaz. Saya tanya doktor nombor 1, saya tanya doktor nombor 2 sampai nombor 3, tiga-tiga cakap buat. Saya kata bius, saya tak nak tengok kabel, saya tak nak tengok apa pun, saya tak nak tengok. 2 hari doktor yang tu tak datang. Saya tunggu, mana doktor dia, tak ada report kan? Bila dia datang, Encik Ustaz kita telah melakukan prosedur. So bila kita masukkan kabel itu benda butai dia makin lari atas. Lagi kita tarik dia lari atas. So kita pun takutlah, kita pun keluar. Apa benda tu doktor, kita pun tak tahu. So macam mana? Kita akan melakukan yang kedua. Astaghfirullahalazim. Oh tuan-tuan, sakitnya Tuhan saja yang tahu, nak operate pula. 30 hari saya tak kencing. Dia pakai beg. Pi ceramah tapi pakai jubah. Dalam jubah tu ada beg kencing. Tuan-tuan berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita pun tak tahu ada apa lah. Saya pengalaman lah. Bila dia buang beg kencing tu, nak belajar kencing balik, Allah seksanya. Pegang dinding, pegang pipe semua tuan-tuan, dengan darah, nanah semuanya ada. Seksa. Tuan-tuan, sabar. Allah nak bagi benda lain. Sampai sekarang saya sihat. Sampai sekarang saya boleh masuk TV walaupun nipih TV tu boleh masuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya boleh ceramah. Sampai sekarang saya boleh pergi ceramah. Bukankah itu nikmat? Allah uji hang sikit, Allah nak bagi nikmat pada hang. Allah uji hang sikit, Allah nak naikkan darjat. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda kebaikannya ialah apa? Bila Allah uji tuan-tuan sekarang, sabar, Allah nak naikkan darjat tuan-tuan. Dan yang keempat, apakah tanda-tanda yang baik? Tanda-tanda yang baik ialah tuan-tuan mendapat isteri yang solehah, yang tidak berkhianat kepada suaminya dan tidak berkhianat kepada harta suami dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, al-mar'atus solehah ini di antara tanda-tanda kebaikan dalam dunia. Jadi tengok isteri kita, jaga elok-elok. Jangan kecilkan hati dia. Jangan bagi dia sedih, bagi dia seronok. Jangan pukul dia. Jangan kita ni duk seksa dia sampai tak bagi dia balik kampung tengok mak dia. Langsung tak bergurau dengan dia. Bergurau pun tidak. Cuek pinggang pun tak pernah. Cuba bergurau. Leha, tengok abang, pusing belakang Leha, ke depan. Kurusnya Leha sekarang. Seronoknya. Mengenang ada abang ni nyampah. Dia masuk dalam bilik, dia tengok, betul ke kurus? Nampak tak? Abang-abang tak pernah kata dia kurus, tak pernah ucap terima kasih, sedangkan itu hasanah di dunia. Balik sekali lagi makan nasi di rumah. Anak-anak cakap dekat mama, terima kasih mama masak, terima kasih mama. Pedas, sedap betul. Tom yam ni pedas. Macam kedai tom yam kat depan tu, pedas.
Memang pun lihat bungkus. Elok sangat tuan-tuan. La ilaha illallah. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Ada 4 tanda-tanda kebaikan di dunia. Mudah-mudahan kita dapat 4 ini. Jadi tuan-tuan, inilah kali pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan. Saya dah ceramah 33 tahun. Ini kali pertama saya sampai di sini. Jadi kalau nak jemput saya lagi 33 tahun daripada sekarang, insya-Allah tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah ya, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi terasa tak saya ceramah 1 jam 10 minit? Memang tak terasa lah, bukan kau bercakap. Yang terasa saya, tuan-tuan nak rasa apa, duk gelak pada awal habis-habis, tak terasa lah. Jadi hari ini kita ada penyampaian untuk pelajar-pelajar cemerlang di tempat kita. Ada sumbangan untuk mereka, jadi saya serahkan balik kepada pegawai bertugas untuk memberikan sedikit sumbangan, tanda-tanda kasih kepada anak-anak kita yang berjaya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.